Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemikiran tentang inovasi yang dapat menyumbang kepada pengembangan penerbangan antara yang dibincangkan semasa Forum Penerbangan Awam 2020. Forum Anjuran Jabatan Penerbangan Awam Kementerian Pengangkutan dan Info Komunikasi diadakan bersempena Hari Penerbangan Awam Antarabangsa 2020 yang disambut pada setiap 7 Disember. Bertemakan Advanced Innovation for Aviation Development, forum berlangsung di Ibu Pejabat Data Stream Digital DSD Sendirian Berhad. Hadir Yang Berhormat Datu Sri Setia Awang Abdul Muttalib bin Pihin Orang Kaya Sri Setia Datu Paduka Haji Muhammad Yusof, Menteri Pengangkutan dan Info Komunikasi. Forum dibahagikan kepada dua sesi dengan topik perbincangan inovasi di dunia penerbangan dan kesan pandemik COVID-19 terhadap industri penerbangan dan bagaimana inovasi membantu mengatasi pandemik. 9 ahli panel dari dalam dan luar negara menyertai forum berkenaan termasuk Yang Berhormat Dayang Khairunisa binti Awang Haji Asyari, Ahli Majlis Mesyuarat Negara, mewakili Youth Professional Networks serta wakil-wakil terdiri dari pihak berkuasa Industri Teknologi Info Komunikasi AITI, Syarikat Penerbangan Diraja Brunei, Data Stream Digital DSD Sendirian Berhad, Civil Aviation Authority of Singapore CAAS, Kementerian Kesihatan, Jabatan Penerbangan Awam dan Jabatan Kemajuan Pelancongan. Ahli-ahli panel mengongsikan pendapat bidang kepakaran masing-masing, pengalaman dan membincangkan pandangan dan pemikiran tentang inovasi yang dapat menyumbang kepada pengembangan penerbangan. Pada majlis tersebut, Menteri Pengangkutan dan Info Komunikasi juga menyampaikan cenderahati penghargaan kepada mantan-mantan pengarah penerbangan awam yang pernah menerajui dan menyumbangkan bakti kepada Jabatan Penerbangan Awam. Rombongan Ahli Majlis Mesyuarat Negara mengadakan lawatan ke Unified National Network UNN. Lawatan dianjurkan oleh Kementerian Pengangkutan dan Info Komunikasi itu bertujuan untuk mengongsikan perkembangan terkini UNN sejak penubuhannya 2 tahun yang lalu. Semasa lawatan, rombongan berpeluang mendengar taklimat mengenai UNN Telephone House dan kemudahan-kemudahan yang terdapat di bangunan berkenaan. Lawatan tersebut memberikan peluang kepada ahli rombongan untuk mengetahui lebih lanjut sejauh mana syarikat itu telah mencapai objektifnya dalam memberikan perkhidmatan kepada semua dan menubuhkan platform digital yang moden dan menjimatkan kos dalam menyokong wawasan Brunei 2035 dan peralihan transformasi ICT. Syarikat Brunei Liquefied Natural Gas Brunei LNG Sendirian Berhad petang kemarin mengadakan majlis penandatanganan Operative Technician Progression Scheme OPTS dan graduan bagi 11 juruteknik operasi dan 3 graduan lepasan diploma tertinggi kebangsaan HND. Majlis penandatanganan diadakan di Empire Brunei Jerudong. Penandatanganan tersebut disaksikan oleh Awang Haji Azhar bin Haji Yahya, Setiausaha Tetap Tenaga, Kementerian Tenaga dan Dayang Hajah Farida binti Datu Sri Paduka Haji Talib, Pengarah Urusan dan Ketua Pegawai Eksekutif BLNG Sendirian Berhad. 11 orang juruteknik operasi akan menjalani skim OPTS, manakala 3 orang graduan tersebut akan meneruskan program pembangunan graduan selama 3 tahun. Kedua-dua program ini bertujuan untuk memberi peluang yang sejajar melalui pembelajaran on the job sambil mewujudkan kaki tangan yang berkebolehan tinggi dan profesional. Pada tahun ini, julung kalinya BLNG memperkenalkan skim OPTS bagi graduan lepasan HND. Bagi Brunei LNG, majlis penandatanganan ini menandakan ikrar syarikat terhadap wawasan Brunei 2035 yang bercita-cita untuk mengembangkan negara Brunei Darussalam menjadi sebuah negara yang terkenal dengan pencapaian dengan memiliki warga negara yang berpendidikan dan berkemahiran tinggi. Program pembelajaran Brunei LNG akan memastikan setiap individu berpeluang untuk mengembangkan potensi maksimum mereka dan menjadi ahli kaki tangan yang produktif dan memenuhi keperluan tenaga kerja negara.
Tiada kes jangkitan baharu COVID-19 dicatatkan kemarin. Dalam siaran akhbar mengenai perkembangan situasi jangkitan COVID-19 di negara Brunei Darussalam, Kementerian Kesihatan memaklumkan jumlah keseluruhan jangkitan kekal 152 dengan kes yang sembuh seramai 149 orang. Kes terakhir jangkitan tempatan COVID-19 dilaporkan pada 6 Mei lalu, manakala jumlah kes import sejak kes jangkitan terakhir tempatan dilaporkan sebanyak 11 kes. 734 orang sedang menjalani pengasingan diri mandatori, manakala seramai 9,883 orang menamatkan pengasingan diri mandatori sejak Mac lalu. Sementara itu, 251 sampel ujian virus SARS-CoV-2 dilaksanakan menjadikan jumlah keseluruhan ujian makmal yang dijalankan sejak Januari 2020 sebanyak 81,908 ujian. Maklumat lanjut dan perkembangan terkini layari laman sesawang Kementerian Kesihatan dan talian Kesihatan 148. Syarikat-syarikat yang diiktiraf bagi membuat, membekal dan memasang nombor plat pendaftaran kenderaan dengan abjad dan nombor bersaiz kecil yang mula dikuatkuasakan pada tahun 2011 dikehendaki untuk membekalkan nombor plat pendaftaran kenderaan yang memenuhi peraturan-peraturan dan spesifikasi yang dibenarkan. Awang Muhammad Aizam bin Haji Abdul Hamid, pemangku pengarah pengangkutan darat semasa sidang media mengenai nombor plat pendaftaran kenderaan pudar, menjelaskan bagi mengelakkan nombor plat pendaftaran kenderaan tersebut pudar, syarikat-syarikat yang diiktiraf atau wakil syarikat masing-masing dikehendaki untuk menggunakan bahan-bahan yang berkualiti tinggi bagi memastikan warna putih pada abjad dan nombor dapat bertahan lama. Dalam hubungan ini, JPD sekiranya mohon kerjasama syarikat untuk membekalkan bahan yang berkualiti tinggi bagi memastikan nombor plat pendaftaran kenderaan dapat bertahan lama. Setakat ini, JPD telah mengiktiraf sebanyak 6 buah syarikat bagi membuat, membekal dan memasang plat bilangan pendaftaran kenderaan bersaiz kecil tersebut seperti berikut: 1 BKB Sendirian Berhad, 2 Hok Motor Company, 3 syarikat Salim Sendirian Berhad, 4 Bayu Ilham Motors Sendirian Berhad, 5 CKM Transportation Services dan ke-6 New Zenview Company. Beberapa syarikat juga dilantik sebagai wakil syarikat seperti berikut: 1 Tatli Company, 2 Hook Siong Hin dan 3 Ban Li Hua Company sebagai wakil syarikat New Zenview Company. Kemudian wakil syarikat BKB adalah MNP Enterprise, Kahwat and Brothers Workshop, Rosjaya Motor Sendirian Berhad, System A Enterprise dan Sing Ho Wat. Dalam hal ini, orang ramai adalah disarankan untuk membuat tempahan nombor plat pendaftaran kenderaan dengan syarikat-syarikat yang disebutkan, dan seterusnya dipohonkan akan dapat menggantikan nombor plat pendaftaran kenderaan masing-masing yang telah pudar. Penggantian nombor plat pendaftaran adalah percuma bagi yang masih di dalam tempoh jaminan, yakni waranti. Beberapa buah syarikat yang diiktiraf menawarkan potongan harga kepada orang ramai bagi menggantikan nombor plat pendaftaran kenderaan yang telah pudar yang telah dibekalkan oleh syarikat berkenaan bagi tempoh selama 3 bulan mulai 1 Januari 2021 hingga 31 Mac 2021. Ini juga adalah sebagai salah satu usaha berterusan pihak kerajaan dan syarikat-syarikat berkenaan untuk membantu orang ramai. JPD akan menubuhkan satu kumpulan tindakan bagi membuat kajian mengenai nombor plat pendaftaran kenderaan pudar dan seterusnya akan menjalankan ujian-ujian teknikal
bagi memastikan nombor plat pendaftaran kenderaan adalah berkualiti dan memenuhi spesifikasi. JPD juga akan mengambil tindakan dengan membatalkan atau menggantung operasi syarikat-syarikat berkenaan jika didapati tidak mematuhi peraturan-peraturan pembekalan, pembuatan dan pemasangan nombor plat pendaftaran kenderaan yang ditetapkan. Negara Brunei Darussalam telah memasuki monsun Timur Laut pada awal bulan Disember 2020 dan dijangka akan berterusan sehingga hujung bulan Mac 2021. Pada 2 bulan pertama monsun Timur Laut, iaitu pada bulan Disember dan Januari, lazimnya mempunyai jumlah turunan hujan yang tertinggi berbanding dengan bulan-bulan lain. Semasa musim tengkujuh ini, keadaan cuaca tidak menentu dengan hujan lebat atau hujan berpetir sekali-sekala berlaku terutama pada waktu malam dan awal pagi. Jabatan Bomba dan Penyelamat Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri dalam siaran akhbarnya mengingatkan orang ramai untuk mengambil perhatian mengenai risiko kejadian banjir atau banjir kilat di kawasan-kawasan rendah dan mudah banjir dan risiko tanah susur akan meningkat, terutama apabila berlakunya hujan lebat melebihi tempoh 2 jam. Risiko kejadian banjir yang lebih teruk boleh berlaku apabila hujan berintensiti lebat bertembung dengan kejadian air pasang. Keadaan laut bergelora dan angin kencang adalah berbahaya terutamanya kepada bot-bot kecil dan semua aktiviti rekreasi dan sukan laut. Orang ramai, para pemandu di jalan raya dan juga para pelaut dinasihati supaya peka dengan ramalan, nasihat dan amaran cuaca terkini yang dikeluarkan oleh Jabatan Kaji Cuaca Brunei Darussalam dan mengambil langkah-langkah awal atau perancangan yang bersesuaian untuk keselamatan semua dan bagi mengelakkan kejadian yang tidak diingini berlaku. Apa yang perlu diketahui mengenai aspek-aspek keselamatan diri serta keluarga adalah semasa beriadah mendaki bukit atau hiking. Jangan masuk atau meredah terlalu jauh dalam kawasan bukit di luar kemampuan auda dan jika tidak biasa dengan laluannya. Jangan masuk ke dalam kawasan bukit jika keadaan sekeliling atau cuaca sudah mulai gelap atau dalam keadaan hujan. Jangan masuk secara berseorangan dan maklumkan kepada keluarga atau kawan-kawan di mana tempat auda akan beriadah. Untuk keselamatan adalah disarankan untuk membawa wisel, lampu, telefon bimbit dan air yang mungkin akan diperlukan jika berlaku kecemasan. Saranan keselamatan semasa melakukan aktiviti di pantai atau di perairan, jangan berenang terlalu jauh dari pantai di luar kemampuan. Awasi anak-anak jika mereka bermain atau berenang di pantai. Pastikan auda memakai jaket keselamatan jika auda bermain jet ski atau papan luncur dan lainnya. Jika mendapati ada orang lemas dan minta pertolongan, pastikan auda pandai berenang dan memakai jaket keselamatan sebelum menyelamatkannya. Sentiasa mengetahui keadaan air dan arus deras. Jika auda masuk ke dalam arus deras, jangan panik, apungkan badan auda keluar dari arus tersebut dan berenanglah ke sisi kiri atau kanan keluar dari lingkungan arus dan berenanglah ke daratan. Kepada pengusaha-pengusaha perahu tambang, nelayan dan sebagainya hendaklah memakai jaket keselamatan termasuk penumpang dan memasang lampu semasa waktu malam atau etika keadaan cuaca gelap. Saranan keselamatan semasa berlakunya banjir, orang ramai disarankan sentiasa memantau keadaan paras air di luar kawasan rumah, sentiasa bersedia menghadapi situasi banjir terutama sekali kawasan rendah dan mudah banjir. Selamatkan harta benda ke tempat yang lebih tinggi termasuk nyawa dan dokumen-dokumen penting.
Jabatan Bomba dan Penyelamat sentiasa membuat rondaan dan pemantauan bagi mengambil langkah-langkah yang sepatutnya bagi mengelakkan perkara yang tidak diingini berlaku, terutama sekali di kawasan-kawasan rendah serta kawasan yang dikenal pasti berisiko tinggi. Sebarang kecemasan, hubungi terus talian kecemasan 995 Jabatan Bomba dan Penyelamat. Tarikh pembayaran pencen perkhidmatan dan pencen turunan secara pandu lalu atau drive-thru pada bulan Disember 2020 adalah pada hari Isnin 28 Disember 2020. Bagi daerah Brunei dan Muara, pembayaran akan dibuat di Dewan Pusat Persidangan Antarabangsa dan Dewan Kemasyarakatan Tutong bagi daerah Tutong, manakala daerah Belait dan daerah Temburong, pembayaran pencen akan dibuat di kaunter Pejabat Jabatan Perbendaharaan. Pembayaran pencen akan bermula pukul 7.30 pagi hingga 3.30 petang pada tarikh berkenaan. Pembayaran pencen pada hari-hari berikutnya akan dibuat di Kementerian Kewangan dan Ekonomi bagi daerah Brunei dan Muara dan di cawangan-cawangan Jabatan Perbendaharaan di daerah Tutong, daerah Belait dan daerah Temburong selama 10 hari waktu bekerja pada pukul 8 pagi hingga 11.30 pagi dan 1.30 petang hingga 3.30 petang. Bagi maklumat lanjut, hubungi 2380822 atau 2383469. Beralih ke berita sukan, Persatuan Taekwondo Brunei Darussalam BDTA menerima sijil dari The Brunei Book of Records dalam menjayakan persembahan gabungan 12 seni mempertahankan diri sempena Brunei December Festival. Penyerahan sijil diadakan semasa malam penghargaan Persatuan Taekwondo Brunei Darussalam malam tadi. Di majlis ini juga Haji Tajuddin bin Haji Muhammad Saleh selaku Presiden BDTA menyampaikan plak penghargaan kepada Chin Lee Tak, penasihat BDTA dan Jeong Bae Jion, jurulatih Taekwondo Kebangsaan Brunei Darussalam.